Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz pengacara majlis yang saya hormati, yang berbahagia Datuk Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi tadi saya merasmikan pula mesyuarat agung satuan alumni satu jabatan kerajaan di Ipoh, warga pesara lah, warga Pencing. Dan malam ni pun dengan sebab kita sekarang kategori sama, sebab baru ni saya dapat cucu yang sulung. Jadi saya pun termasuk warga emas lah. Semalam saya beli satu barang, anak muda seperti tu ada kata kat saya, pakcik, cara nak pakai benda ni pakcik, nama benar tu tuan pakcik saya tuan, sabar je lah tuan. Lagipun saya dah ceramah tu 30 tahun tu, daripada tahun 90 sampai sekarang 2020, 30 tahun saya dah ceramah. Saya rasa ustaz yang paling berumur sekali dalam TV yang duk keluar sekarang ni saya ke mohon tuan. Lagi sehari dua rasa tak keluar, aku dah termasuk dalam kategori inilah. Tengah TV dia nak ambil ustaz yang muda, yang veterina dia tak nak ambil betul ni. Tapi insyaAllah 2 bulan ni saya ada recording lagu terbaru saya dengan KRU Record, lagu rap sempena dengan Maulidur Rasul. InsyaAllah 2 bulan ni saya masuk studio, KRU Norman dia buat lagu. Tuan-tuan tunggulah. Tak sangka pula warga emas pun boleh masuk studio lagi sekarang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hidup saya adalah bersama dengan warga emas. Sebab di sekolah saya ada beratus-ratus orang daripada warga pesara, warga emas yang tinggal di sekolah saya, sekolah pondok di Pusat Pendidikan Al-Barakah di Kampung Manjui di Ipoh. Pondok ada 300 buah pondok. 300 buah pondok ni ada pondok Kelamin, ada pondok single, ada pondok Bujang. Yang paling tua sekarang satu imam, bekas imam Universiti Islam Antarabangsa, umur dia sekarang 86 tahun, yang paling tua sekali. Yang muda sekali yang duduk di sekolah saya warga umur dia 50. Jadi itu beratus-ratus orang tuan-tuan yang tinggal di sekolah saya. Jadi kehidupan saya ialah bersama dengan warga emas. Ada yang uzur, ada yang dicampak oleh anak-anak. Bukan maknanya anak tu campak gotika, tidak. Maknanya anak-anak tak nak bela. Ada yang sihat walafiat, ada yang kena makan ubat, tak makan ubat senyum sorang-sorang, pun ada juga. Ada yang kaki tak ada yang cuci darah, buah pinggang, macam-macam yang saya duduk di sekolah saya, macam-macam arena. Daripada tahun lepas 2019 sampai 2020 ni ada 10 orang warga emas di sekolah saya berkahwin. Tahun ini je tak kahwin sebab PKP. Sempat bulan 2 itu. Yang terbaharu kahwin satu perempuan, pakcik pondok, umur dia 76 tahun, suami 78 tahun, suami dia 80 kahwin. Jadi akak-akak sendiri kalau umur 68 tu dia kebal lagi insya-Allah. 78 menung saya tuan-tuan. Kau nak kahwin kau? Tak tahu lah ustaz, dia pun minta. Atau kau nak dah, dia pun nak. Suka kau lah kau. 78. Jadi setengah orang tanya, ustaz apa tua-tua nak kahwin ustaz? Ya Allah, nak buat apa? Saya jawab, biarlah dia orang kahwin. Tahulah dia orang nak buat apa. Yang kita sibuk buat apa. Tapi tak boleh tidur malam, dia fikir apa kat gaya tu buat apa. Tak disuruh kita mikir masalah orang lantak ke demo nak kahwin tuan-tuan. Jadi pelajar-pelajar saya di kelas je tiap-tiap hari. Dia bayangkan dalam tempoh setahun lebih ni tuan-tuan, 10 pasangan kahwin, bertemu jodoh situ.
Sepatutnya bila saya mengajar, dia menengok saya. Sepatutnya dia tengok mas sebelah. Boleh ni. Yang abang jawab, boleh gagah lah. Tak je. Jadi kakak yang mana single, abang yang mana single, datang sekolah saya insyaAllah. Ya. Banyak stok sekarang ni. Ada stok yang baru sampai ni. Baru masuk minggu lepas. Satu pakcik ni umur 73 orang Johor. Ya, ni pun single juga. 73. Kalau akak-akak nak pergi nama, kalau dapat pakcik ni akak, package semua ada. Macam mana darah tinggi, gaut, semua ada. Bahagia rasanya kan. Nama pun package, mak dalam satu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tengah orang cakap bahawa bila kita sampai kepada warga emas, usia emas, kita rasa dah tak ada apa dah Ustaz. Kita rasa tak payah dah Ustaz. Saya fikir apa dah. Sebab tu ada orang yang nak masuk sekolah saya, sebab dia kata tak nak fikir dah bab dunia. Tak nak fikir dah bab cucu, tak nak fikir dah masalah, tak nak fikir dah. Dia kerja dia nak buat ibadat, kerja dia nak puasa sunat, kerja dia nak baca Quran, kerja dia nak sembahyang malam. Sebab itu sekolah-sekolah macam saya sekarang ni macam cendawan tumbuk. Bukan maknanya anak benci, bukan maknanya anak tak suka, bukan maknanya anak tak nak bela. Yang datang sekolah ni tuan-tuan, besar-besar jabatan, ada pengarah, ada cikgu, ada ahli parlimen, pencen datang mengaji, ada anak raja datang belajar. Bukannya yang duduk di pondok sekarang ni tuan-tuan, orang yang terbuang, orang yang tak ada anak. Tak adalah. Dia orang ni pula mengajar pada budak tahfiz bahasa Inggeris. Dia orang pula mengajar matematik tuan. Pasal dia orang ni cikgu, guru besar, pengetua, datang duduk belajar di pondok. Sebab ada orang yang beranggapan bahawa aku tak mau dah dunia. Nak apa lagi dah? Nak rumah dah ada, nak kereta dah ada, nak barang mas banyak bagi kat anak habis lah. Nak apa? Nak ni sekarang ni orang panggil apa? Gelang apa? Pulut apa tu? Pulut dakap. Pulut dakap, bukan kata dakap, pulut peluk, pulut terajang, semua ada sekarang. Tak ada apa dah. Yang dia target ialah untuk akhirat. Adakah salah pemahaman macam itu? Adakah salah aku ni tak nak dunia dah, aku tak campur dah? Taklah salah tuan-tuan. Sebab mereka bukannya buang dunia terus. Cuma di dalam setengah orang yang minat menuju ke akhirat, dia buat persiapan nak cover balik benda yang lepas-lepas, ada yang ambil kesempatan pada makcik-makcik, pada pakcik-pakcik. Dia datang jumpa saya dua orang, satu contoh. Satu orang datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, apa masalah Kak? Kak dah buat dah persiapan. Persiapan pun dah, Ustaz tak tahu ke 15 Ramadan jatuh pada hari Jumaat, bulan Ramadan yang lepas. Kenapa dengan 15 Ramadan? Kan waktu itu waktu duhon, asap. Okey. Masa itu Dajjal akan keluar, Ustaz tak tahu. Mana saya tahu? Tak tahu. Ustaz macam mana tak tahu? Oh sudah. Sebab Tok Guru dia kata 15 Ramadan akan berlaku bunyi yang kuat, letupan yang kuat akan menjadikan bumi kita ini akan dilanda dengan duhon. Duhon ni maknanya asap lah. Kan heboh dulu. Kata nak berlaku 15 Ramadan bertepatan dengan hari Jumaat. Jadi apa yang akak buat? Akak dah buat persiapan. Apa? Beras, gula, kopi, Maggi. Akak dah buat stok makanan kat belakang rumah akak. Akak dah buat stok. Begitu? Itu boleh. Kalau jadi apa-apa, dah. Saya kata akak, yang kalau Dajjal datang, bukan Nabi suruh buat persiapan Maggi, mi segera cinta, puasa tom yam, bukan. Persiapan iman, bukan persiapan tergedarah. Sebab dia kata, dia dah buat persiapan dah. Ustaz dia kata 15 Ramadan yang baru lepas ni, puasa baru ni, akan datang dukhon, Dajjal akan sampai. Sekarang dah 15 apa dah, dah nak safar tuan-tuan. Tak ada datang lagi mendajar. Yang kedua, datang satu pakcik, dia kata dia dah buat keluar semua duit ASB dia, buat keluar duit tabung haji dia. Sebab apa? Tukar dengan emas. Sebab ustaz dia kata pada saat Dajjal sampai, duit dah tak pakai, yang pakai ialah emas. Saya tanya rumah abang mana? Dia Kuala Lumpur. Alamat? Kenapa saya tanya? Nak pergi rompak.
dah banyak emas di rumah. Abang pula pergi cerita ke orang dah tukar emas, beli emas, tukar emas, beli emas. Abang pergi cerita ke orang, zaman sekarang tak boleh cerita bang, orang rompak. Sebab tu akak-akak ni, dia tahu. Orang yang berumur macam kita ni tuan-tuan, dia tahu kita banyak duit. Tak percaya tuan-tuan, tanya peniaga-peniaga. Kalau kita melancong di mana-mana tempat, peniaga ni dia akan layan orang macam akak-akak. Sebab dia orang tahu orang macam kita ni banyak duit. Dia tak layan budak-budak 20 tahun, 21. Dia tahu dia layan dia. Masuk kedai dia bodoh, kompong tak beli budak-budak ni. Tapi akak-akak ni kalau pergi Langkawi, tobat lahong semua dia beli. Pinggan, mangkuk, hayun, korok, kelorok dia beli semua. Semua dia beli. Sebab tu target dia ialah orang macam kita. Dia akan cari orang macam kita. Ini risiko kita di usia emas. Macam-macam benda. Kadang-kadang kita ni sampai pada satu tahap tak percaya, terlalu takut dengan barang emas. Makcik tak berani simpan di rumah. Ustaz, betul? Makcik bawa ke masjid, dalam beg, dia cerita ke orang. Sebab itu dia bawa barang emas dia dalam beg. Bila sembahyang, dia letak kat depan sejadah. Bila dia Rabiul Furli, dia nampak beg dia. Bila dia sujud, orang langkah dari belakang, telekung dia, langkah dia buat lari beg. Bila dia bangun lagi sekali, sudah, hilang beg. Satu beg hilang, barang emas. Ini anak murid saya. Dia takut nak pergi simpan di rumah barang emas dia. Dia bawa naik kereta sampai di Bukit Beruntung. Dia tak untung tuan-tuan. Kereta dia dilanggar daripada belakang, orang letak parang kat sini, kat suami dia, parang serap. Bawa lari. Minta kat saya, Ustaz, buatlah sembahyang hajat, Ustaz, hantarlah balik barang. Itulah kerja Ustaz. Banyak masalah Ustaz, kucing hilang sembahyang hajat. Anak Ustaz ketung, minum ketung, Ustaz sembahyang hajat. Barang emas hilang, sembahyang hajat. Buat cara sabarlah tuan-tuan. Jadi ini benda yang akan berlaku, yang selalu berlaku. Targetnya ialah kepada warga emas. Diambil kesempatan. Sebab itu saat-saat yang begini tuan-tuan, jangan biarkan tuan-tuan diambil kesempatan. Yang scammer banyak, kita. Dia telefon kita. Rogaya binti Tan, ya. Saya daripada Mahkamah Kuantan, ya. Puan Rogaya ada kes yang hari ni kes ya. Sudah. Bila masa makcik pula, itu yang kami ni makcik tak bayar lagi saman ni, kat kredit semua ni. Iya ke? Makcik hutang 50,000, tak pernah kat kredit. Berapa ramai yang gabrah? Kalau makcik tak bayar ni makcik kena tangkap. Habis tu nak buat macam mana? Makcik masukkan dalam akaun ni cepat, sebelum pihak mahkamah datang, sebelum polis datang. Itu belum masuk lagi dia ngorak sebab dia tahu kita ni sunyi. Akak-akak ni sunyi, suami tak ada. Anak-anak pula sibuk main game, main Facebook, sibuk TikTok semua. Mak sunyi, mak pun main TikTok, opah pun main Facebook. Di situlah ada orang berkenalan, nama dia John Travolta daripada Las Vegas. Tak keseronok kita ni dapat kawan dengan John. Hai, handsome you, ya Allah. Hai, how are you, apa semua ni. Lalai jatuh cinta. Umur 60 jatuh cinta. Dia bagi hadiah kita sebentuk cincin. Post 4-5 hari custom telefon. Puan Rogaya, ada tak puan dapat parcel dari Amerika, cincin, tapi tak lepas daripada custom sebab cukai tak bayar. Jadi kalau nak, kena bayar 40,000. Dia tak nak lah, tapi memanglah kawan makcik ada hantar. Jadi kalau makcik tak nak, memang kita hilang lah. Kalau makcik nak benda ni, kena bayar lah 40,000. Tepuk 40,000. Rupa-rupanya scammer. Entah negro mana tu tak. Perasan Mak Saleh. Dia tak target orang muda-muda ni, dia target bayar-bayar kita. Bayar-bayar kita inilah tuan-tuan. Begitulah dengan laki-laki. Saya jumpa satu pengarah di Pulau Pinang, Pencet. Dia pergi ke Siam, dapat dia orang Siam lah. Dia tunjuk ke saya, Ustaz, ini orang rumah baru. Apa? Orang Perak kalau hebat, apa? Dia dengan tu perut boroi pula, dapat orang Siam kat nak.
putih melepak. Kita kata orang rezeki. Aku pun nak borang jaham juga nak dapat. Sekarang ni telah habis dikikihnya dulu. Datang jumpa saya nak minta duduk di pondok. Habis. Dia kata, Ustaz tak tahu Ustaz, dia pun tak ada dah hilang. Dia nak apa saya beli apa semua kat dia apa semua. Saya pun tak ada apa Ustaz. Lepas tu rumah pun bagi ilmu ada jual ilmu tak ada apa Ustaz. Betul. Dia nak minta Ustaz aku boleh duduk pondok Ustaz jadi Ustaz. Dia kata pondok pun dia tak ada abang. Tapi semua habis abang. Jadi tuan-tuan, jangan biarkan diri kita diambil kesempatan. Sebab saya kata tadi, bila sampai pada saat ini kita rasa sunyi, kita nak cepat, kadang-kadang kita nak cover balik yang kita terlepas, yang lepas-lepas tu. Kita nak qada semayang, kita rasa berdosa, kita rasa banyak benda tak buat lagi. Maka kita nak buat jalan pintas, kita jadi semangat nak berubah. Akhirnya orang ambil kesempatan. Saya tadi singgah dekat Petronas, tadi kan. Lepas Tanjung Malin nak datang sini. Tu masuk dalam tandas tu konkreng ni siapa pula telefon ni. Saya angkatlah. Ustaz ni makcik ni nak bagi maklumat. Oi, bagi maklumat apa? Dia kata di kampung dia dah ada satu gerakan, satu perempuan, dia cari mana-mana makcik ni yang mana nak bersih dosa, nak cuci dosa. Dia kata dapat 6 orang. Pergi jumpa dengan satu tok guru dia. Tok guru dia boleh hapuskan dosa. Saya kata dah report jabat agama dah, polis semua dah report dah. Apa dia buat? Pergi hantar dekat tok guru dia seorang-seorang. Tuan-tuan faham tak tok guru tu buat apa? Dia garu makcik tu. Tu bukan tok guru, tu tok garu. Umur 60 nak bersih dosa. Dia balut dia tok guru tu. Dia bukan kira entah. Nak cuci dosa lah kita, dia banyak dosa dulu-dulu ni. Umur 60 kena rukun, konon-konon nak bersih dosa. Ada yang saya kata 60 kena rukun. Bila wartawan tanya, makcik tak melawan ke? Mula-mula makcik melawan juga, lama-lama makcik biar. Elok macam faham tak faham. Jadi nombor satu, saya nak minta pada tuan-tuan, jangan biarkan orang ambil kesempatan pada kita. Sebab pada masa usia kita macam ni tuan-tuan, dia tahu kita nak lari tak boleh, sakit gaut. Nak kerja tak boleh, sakit lutut. Nak menjerit tak kuat, pasal apa? Suara dah lemah. Nak mengadu kat siapa lagi dah. Kalau kita nak mengadu dekat orang, kita kena tipu, kita kena balik. Yang makcik gatal belayar siapa? Mengadu pada anak-anak, anak hentam balik. Mak dengan orang lain senang bagi duit, dengan saya susah bagi duit. Kita kena balik. Apa benda pun kita kena balik. Sebab itu tuan-tuan, bila kita ada perkumpulan, bila kita ada jamaah, alaikum bil jamaah, ini kekuatan jemaah kita. Bila adanya jemaah macam ini, bila ada perkumpulan macam ini, masing-masing bertukar pendapat, masing-masing bertukar pengalaman, masing-masing memberikan pendapat masing-masing, supaya tidak ada kes-kes yang saya sebutkan. Yang saya sebut ni tuan-tuan, pengalaman saya bela orang tua-tua di sekolah saya. Bukan kata orang luar yang tipu. Yang tipu kita juga ialah anak kita. Anak. Dia tak kira tuan-tuan. Dia tak kira. Satu kes tu waktu mak dia sakit, anak dia datang, dia kata mak jabat tanah nak tukar geran hijau ke geran biru. Itu apa kena buat? Mak kena sign ni. Mak kena cap jari. Orang tua takkan nak tak percaya kat anak. Cap jari, sign clear semua. Geran tukar dekat anak dia dapat. Ni yang banyak. Tu je cerita ni anak tu tuan. Sebab tu saya nak nasihatkan kepada tuan-tuan. Ada harta yang boleh kita simpan untuk kita. Sebab pada usia macam ni memang saya cakap, dia tak fikir dah pasal rumah. Dia tak fikir dah pasal harta, dia tak fikir pasal tanah. Tak fikir dah Ustaz, kalau boleh saya nak bahagi siap-siap. Kak Long dapat Taman Seri Gombak, Kak Ngah dapat Taman Selayang yang ni dapat dekat flat yang ni dapat, bagi siap-siap. Makcik dah lapang Ustaz, dah bagi siap-siap. Saya tanya, makcik yakin kan makcik mati dulu daripada anak? Kalau buatnya makcik tak mati-mati macam, konon-kononnya nak bagi siap-siap tu supaya anak-anak tak bergaduh. Yang ni suami isteri
Dia kata, abang kita bagi siap-siap. Senang kalau kita mati pun. Bagi, dia tumpang rumah dia bagi pada yang bongsu. Bagi semua-semua. Tuan-tuan tahu nak apa jadi? Bila dah tukar nama pada anak dia buat loan. Jagakan rumah tu. Tak bayar, bank datang. Ambil dek rumah tadi tuan-tuan, makcik kata ni rumah makcik. Kenapa ni pula? Ni loan anak makcik, yang ni geran dia semua dapat. Tak bayar dah buat lama dah. Datang ke sekolah saya 2 lelaki bini ni tuan-tuan minta pondok. Dia sanggup buat dan mak dia kena halang. Sebab tu simpanlah harta. Sebab anak-anak, bila kita ada harta, bila kita sakit, dia datang tengok. Bila kita masih ada harta, bila kita susah, dia datang tengok. Bila kita masuk hospital, dia datang tengok. Tuan-tuan tahu tak, ada orang dekat hospital, dekat tempat tuan-tuan tu, seminggu 4 kali dia telefon saya. Dia duduk di hospital tu dah 3 tahun. Hospital swasta. Anak dia seorang pun tak nak bela dia. Dan dia membayar pada hospital swasta ni 8,000 sebulan tolong jaga mak dia. Tuan-tuan boleh bayar tak mak duduk di katil hospital dalam wad 3 tahun? Takkan tak boleh buat balik mak nak beraya di kampung, di rumah, nak buka puasa dengan anak cucu? Ustaz, saya tak boleh bayar. Tuan-tuan, orang tu boleh cakap, orang tu boleh main handphone, orang tu boleh tengok dalam TV, boleh tengok ustaz. Saya keluar dalam tanyalah ustaz, lagi setengah jam dia call saya. Anak-anak seorang pun tak nak bela. Saya tanya dekat dia, makcik, harta makcik mana? Semua dah bahagi pada anak. Jadi bila dah bahagi pada anak, anak-anak nak tunggu apa lagi? Mak gelamat dapat pada Kak Long, duit dapat pada Kak Ngah, rumah dapat dekat Abang Lang, Kak Cik dapat bola tanah. Tak ada apa lagi dah nak balik. Sebab tu saya katakan tadi tuan-tuan, bukan kita kedekut. Ada benda yang tuan-tuan kena simpan untuk tuan-tuan. Sebab kita tak tahu perangai anak zaman sekarang pasal harta, dia boleh jadi gelap mata. Pasal harta kita, dia boleh tak peduli pada kita. Kalau aku balik pun buat apa lagi? Sekurang-kurangnya tuan-tuan, bila kita ada harta, bila kita sakit, dia datang tengok lagi. Sebab dia tengok gelamah kita. Sebab dia tengok gigi mat ni kalau jual depan ni dengan gigi-gigi mat berwakah habis-habis semua. Kena ada simpan untuk kita juga. Yang saya cakap ni tuan-tuan adalah pengalaman saya. Bagaimana mak bapak yang ada duit tak dipedulikan oleh anak-anak selepas duit dan hartanya diberi kepada anak-anak. Akhirnya tuan-tuan merempat, hidup susah, anak pergi jual pula harta rumah tu. Ini yang banyak berlaku. Yang ketiga yang saya nak cakap pada tuan-tuan, kadang-kadang bila saat macam ini pula, mak bapak pula timbul satu perasaan nama dia kedekut. Kedekut satu, tak tahu nak habang lah punya kedekut dia tuan-tuan. Punya kedekut tak makan di rumah, tunggu majikan baru buat kenduri. Asyik baik majikan baru tu rajin buat kenduri. Dapat pisang buat balik sikat, seminggu tahan. Seminggu tahan duk makan pisang. Ada bubur lambuk dia buat balik. Bubur lambuk di air, makan sehari 2 sudu. Punya nak jimat, duit dalam bank beratus. Kenapa tak makan? Yang ni saya jumpa di Kedah. Kebuluk tuan-tuan ni, perut ni kempis lelaki bini. Masa dia orang mati tuan-tuan, dalam bantal dia orang ada 70,000 cash. 70,000 cash tapi tak makan. Takut duit habis. Lalah dia orang habis dulu. 70,000 tuan-tuan. Bayangkan hidup punya susah, tak nak makan, tak nak jalan, tak nak, dia kata duit habis. Itu duit tunai. Belum lagi benda-benda lain. Dia jadi kedekut. Sebab tu kalau kita ni dah sampai pada satu tahap, duit ada, kerjaya dulu ada, jalan, enjoy lah. Pergi jalan. Ni tak pernah bawa isteri langsung jalan, bisu. Let's go to the zoo. Janganlah pergi zoo negara saya. Tiap-tiap tahun duk pergi dengan muntah saya, bau saya. Pergilah jalan. Tak pernah jalan. Nak jalan apa ustaz? Covid.
Dia bukan cerita COVID sebelum ni. Tak pernah bawa jalan. Yang pergi rombongan pun isteri je, suami tak nak ikut. Dah lah waktu kerja hari tu, tak pernah jalan sekali sibuk. Tua-tua ni bawa lah jalan. Payah saya bukan nak suka jalan. Kenapa? Saya nak kencing, gerak kencing. Bukan boleh tengok jamban, tandas, toilet, tak boleh tengok saya. Bukan kata tak boleh tengok, orang sebut nak ke toilet, dia pun ikut sekali. Ni penyakit orang tua. Dia tak boleh tengok toilet, tengok je, tak terasa nak terkencing pun dia pergi. Padahal tuan-tuan, dia tak pada perasaan nak kencing. Kawan dia cakap, nak, aku nak pergi tangan kencing. Dia dengar tu, aku pun nak pergi sekali. Nampak? Ni penyakit orang. Ni saya sebut toilet ni berapa ramai lah rasa nak terkencing tu. Lagi pakai keluar pula tuan. Ini faktor dia. Sebab itu pada saat yang begini, saya nak cakap apa? Pada saat begini tu saya kedekutlah. Enjoy. Enjoy untuk apa? Enjoy untuk kita, bekalan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Buat bekalan untuk menuju ke akhirat. Bekalan yang terbaiknya ialah takwa. Habis dah hari ni Wan Cik Daud mati. Isteri dulu arwah apa nama M. Rajuli dulu pembaca berita. Kalau kita tengok Wan Cik Daud dulu ni baca berita dia, dialah yang baca berita awal-awal pakai tudung. Zaman 80-an dulu. Dia pakai tudung hak jenis buah gili-gili ni macam kerip api ni kan. Masa tu bila dia baca berita, dia gulung kat tudung tu macam keripak tu. Hak di kampung semua ikut. Pergi kenuri semua duk gulung. Tengah-tengah duk makan kenuri tuan-tuan. Pintu tu buka, juntai buka pukul. Saya ingat lagi tuan-tuan, punya fenomena Wan Cik Daud. Lepas tu baru datang yang hak cocok paku ni. Sebelum tu semua duk gelintir kat depan ni. Lepas tu baru main suka. Tak buat tepi ni pun ada, ikat hak tepi ni pun ada, ikat. Lebih sedepah pula. Nak tak tahu mana kain tudung ni. Tu yang letak kat kepala, paku satu. Baru datang zaman tu. Tuan-tuan yang saya hormati, saya nak ajak pada tuan-tuan, enjoy untuk akhirat. Enjoy untuk akhirat. Bukan saya suruh tuan-tuan enjoy untuk dunia. Enjoy untuk akhirat ni seronok tuan-tuan. Apa dia? Beribadah sama-sama. Sembahyang, sama-sama sembahyang subuh. Saya cakap banyak kali kepada tuan-tuan. Nabi kata apa? Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah, orang ni berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ni siapa tak boleh tidur malam? Fikir masalah anak. Kita tak ada masalah apa lah. Duk fikir masalah cucu, duk fikir masalah menantu. Tua-tua kita ni patut tak boleh fikir lah. Tapi buat macam mana anak bagi kita masalah. Saya tadi lepas perasmian tadi tuan-tuan, tak ada nak turun pentas. Datang satu pakcik, boleh jumpa ustaz, masalah sikit. Saya kata boleh, saya nak pergi genting. Separuh genting, separuh genting. Saya cakap, tunggu kat depan. Anak dia askar. Isteri kerja bagus, anak menantu dia askar. Anak kerja bagus. Apa masalah dah bagi dua-dua? Anak saya ustaz, minum ketum. Ketum tu dia campur apa? Tak tahu lah ustaz, warna macam-macam tu lembik. Masalah dia ustaz, cucu-cucu saya pun minum sekali. Sudah, masalah besar. Kalau setakat ketum tu, original punya daun tu lain cerita lah. Ni ketum ni tuan-tuan, dia campur dengan ubat nyamuk. Lingkaran nyamuk yang hijau dia campur sekali. Ubat kekat tu kita ketui pula. Minum. Nyamuk pun boleh pening bila kita lingkaran nyamuk tu. Dia pergi telan tak? Tak ke dia jadi nyamuk sekali. Saya tak boleh tidur malam Ustaz. Duk fikir anak tu telefon tiap-tiap hari, dia kena pukul lah apa. Saya pun pening kepala Ustaz. Patutnya saat yang macam ni Abang Haji dah kena rehat. Isteri dah kena rehat. Kesian dekat mak, kesian dekat bapak ni dah berpuluh tahun berkhidmat, bekerja, duk bela anak-anak. Mari menantu, mari cucu, mak bapak tak rehat pula. Malam-malam tak boleh tidur lagi.
Jadi macam mana tuan-tuan nak dapat supaya keluarga kita ini Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ni macam mana? Salah satu Nabi Muhammad sebut sembahyang subuh berjemaah. Jadi abang-abang bawa isteri sembahyang subuh di masjid kamu baru. Naik motor duduk orang enjoy. 5.30 jalan. Naik motor. Rumah dekat Ustaz sebelah masjid jalan. Tapi dekat sangat Ustaz. Kalau tu pusing kamu baru dulu. Orang kata jalan tak nak buat. Orang kita ni banyak-banyak cakap. Kita kata datang lah. Jauh Ustaz. Naik motor. Motor tu masalah Ustaz. Pagi Pak Haji pun dia nampak sangat. Lagi tu makcik tak ada lesen bawa motor. Kalau itu naik kereta. Enjoy pergi sembahyang subuh tuan-tuan. Habis sembahyang subuh pergi kedai capati roti canai je dah. Enjoy. Nabi kata siapa yang sembahyang subuh berjamaah, Allah jaga dia, termasuk keluarga dia. Kita doa orang lebih. Sebab tu saya tak berani tuan-tuan. Kalau orang sembahyang subuh saya tak berani bergaduh dia. Sebab bila kita bertekak dengan orang solat subuh, bila kita buat jahat dengan orang yang solat subuh, jahat kita tu akan berbalik kepada kita. Ini istimewanya orang yang sembahyang subuh berjemaah. Sebab tu abang-abang kalau nak gaduh dengan orang, tanya tu, subuh tadi kat mana? Di rumah. Cantik main aku gaduh kan. Tapi kalau dia jawab, aku subuh kat masjid kamu baru, Assalamualaikum. Sebab Allah Ta'ala pelihara. Allah pelihara harta kita, Allah Ta'ala pelihara diri kita, Allah Ta'ala pelihara keluarga kita. Orang duk tanya, macam mana Ustaz? Macam mana Ustaz? Sembahyang subuh. Nabi sebut dalam hadis baginda Rasul. Saat kita ni tuan-tuan, yang kita nak ialah kita nak tenang. Kita tak mau serabut perut. Banyak benda yang serabut perut. Kita sekarang nak tenang saja. Kita nak jadi tenang hati kita. Sebab orang yang tenang hati ni tuan-tuan, dia rasa seronok. Nabi sebut dalam hadis kan, macam mana nak bagi cahaya masuk dalam hati. Cahaya bila masuk dalam hati, jiwa kita jadi tenang, hati jadi seronok. Ni sekarang ni malam, bila sebut malam, gelap. Tak ada orang yang seronok dengan gelap. Tak percaya cuba blackout. Susah hati. 2 jam tak ada elektrik. Tuan-tuan nak duduk dalam rumah, keluar, duduk dalam kereta, buka aircon, panas. 2 jam duduk dalam kereta, mati 4 orang pada sudah kan. Oh, kita tak mau gelap. Sebab tu kita nak minaz zulumat ila nur. Nak daripada kegelapan pada cahaya. Sebab tu disebutkan cahaya itu ialah sesuatu yang menerangi, sesuatu yang membuka pintu hati, sesuatu yang menyeronokkan. Nak dapat cahaya masuk dalam hati ni macam mana? Nak dapat hati kita jadi seronok, hati kita jadi tenang macam mana? Kan dulu ada lagu Rabbani ada lagu dia kan. Bila nur melimpah di hati, manusia itu bangun dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri melintas di mentari pagi yang indah dan cerah menerangi, kerana iman dan juga Islam telah menjadi keyakinan. Tu yang Ki Ari minta saya jadi buat album tu. Tak faham betul. Saya ni orang lama, lagu lama. Dia tiap hari duk dengar klasik nasional, radio klasik. Duk dengar lagu 50-an, 40-an, 50-an, 60-an. Lagu orang tua-tua. Anak saya bila saya suruh dia buat kereta, dia buka radio lain, saya marah. Buka klasik, tak nak ayah. Pasal apa? Duk dengar mayat nyanyi, tak mau sudah tu. Hak nyanyi tu habis mati belakang. Di bawah bulan purnama, tak mati dah. Mana ada hidup tentang semua mati habis dah. Kita tak mau dengar mayat nyanyi, takut lah. Subhanallah.
Dia sebut bila nur melimpah dalam hati, manusia tu bangun. Dia muda ke, dia tua ke, bila hati ni ada cahaya, dia akan bangun. Sebab tu Nabi sebut, bagaimana kamu nak rasa tenang, bagaimana nak rasa seronok. Rasulullah sebut pada kata apa? Izhad fid dunya, zuhud dalam urusan dunia. Orang yang bila tak ada zuhud dalam urusan dunia, dia takkan tenang jiwa dia. Orang yang zuhud dengan urusan dunia, dia akan banyak dapat kerehatan. Apa dia makna zuhud? Ada yang faham zuhud ni pakai selekeh. Ada yang faham zuhud ni kena selekeh, pakai jubah pun selekeh, keplekat pun selekeh. Keplekat ni waktu itulah dia gulung ke atas. Tak lagi semayang isyak, hak gulung di atas tu, tok di bawah pula. Tu cungit di atas ni, siapa ni, abang lain macam keplekat abang ni. Zuhud. Ada orang faham zuhud ni kena busuk-busuk. Ada orang yang faham zuhud ni ialah dia tak ambil langsung dunia. Dia buang segala dunia. Televisyen dia buang, apa pun dia buang. Bila tanya kenapa Tuan Haji? Zuhud. Sayyidina Ali kata zuhud ialah ambil segala nikmat dunia, ambil, tetapi jangan simpan di dalam hati. Dunia ni cuma letak di tapak tangan, jangan letak dalam hati. Bila kita letak dalam hati, kita penat. Bila kita letak harta kita dalam hati kita, kita akan jadi letih. Letak saja di tangan, tapak tangan. Ni, berapa ramai orang-orang lama macam kita ni cukup suka dengan gelas. Oh, gelas ni macam-macam, sayang lah, tak pakai, sayang. Datang tuju, datang menantu bagi pecah. Bodoh. Orang usaha tak pakai, dia bagi pecah. Apa onjak tangan ni? Makcik oi, gelas je makcik oi. Lantak je lah. Kan makcik pakai gelas. Makcik minum air dalam gelas, bukan makan gelas. Tak ada pecah gelas, lantak je lah. Hari ni gelas murah, kedai RM2 murah. Tapi pasal dia tak zuhud, sebulan duk teringat gelas pecah, setahun duk teringat. Abang jaga abang, tu budak yang bagi gelas pecah datang tu, mak jaga abang. Sampai sekarang dia duk anti budak tu. Pasal apa jadi macam tu? Pasal tak zuhud. Maka hati tak jadi tenang. Hati dia akan pandang jahat pada orang, hati dia akan jadi pandang jahat pada Allah Ta'ala. Orang yang ada cahaya dalam hati dia, tuan-tuan, dia sentiasa pandang baik, walaupun dia sakit. Walaupun dia sakit. Macam mana makcik sihat? Alhamdulillah, Allah nak hapus dosa. Saya banyak dosa Ustaz. Bila sakit ni dia menghapuskan dosa saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang macam ni dia tenang. Macam mana kak, suami mati pukul berapa? Suami mati pukul 3 pagi Ustaz. Tak menangis. Tak menangis. Relax. Kak harap kak jumpalah dia dalam syurga. Dia balik kampung dulu, kak balik kemudian. Nanti kak jumpalah dia di kampung akhirat. Dia balik dulu sebab dia dapat tiket awal. Dia boleh cakap dia dapat tiket awal, makcik dapat tiket lambat. Nanti jumpa juga dekat KL Central. Cuma dia naik penerbangan awal, kita naik penerbangan last. Nanti jumpa juga dekat KLIA. Dia dapat panggilan daripada malaikat awal, makcik dapat kemudian sikit. Nanti jumpa juga. Oh, salah. Tuan-tuan tak baca yang makcik tahu sebelum dia mati, sebelum dia sakit tu dia kata apa? Bila suami dia meninggal, tak apalah, kami dah janji sehidup semati. Mudah-mudahan kami jumpa pula dalam syurga. Bukankah benda ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah At-Tur ayat 21, 22, 23, 24 sampai ayat 26. Apa kita nak susah hati, tuan-tuan? Hidup kita ni susah hati siapa? Susah hati tu tandanya ialah kita tak tenang. Pasal apa tak tenang? Sebab tidak ada cahaya dalam hati kita. Allah Ta'ala sebut dah, ayah kita, mak kita, zuriat kita boleh bertemu balik dalam syurga. Wallazina amanu wattaba'nahum
akan jumpa balik mereka tu dalam syurga. Wa dzurriyyatahum, akan jumpa balik dengan zuriat mereka di dalam syurga. Jadi kalau kita yakin bahawa Allah ni sayang pada kita, kita sayang pada Allah, jumpa balik arwah dalam syurga. Makcik sampai sekarang makcik tak nak kahwin lagi Ustaz. Pasal apa? Makcik dah janji dah dengan arwah nak sehidup semati, dia mati dulu. Makcik tak mau kahwin lagi, tak mau. 40 tahun tak kahwin lagi. Mati suami umur dia 26. 66 tahun dia jumpa saya. Baru sekarang dia buka pintu hati nak kahwin. 66. 40 tahun dia tak buka pintu hati. Dia untuk arwah je. Habis tu dah 40 tahun, dah 66 tahun, buka pintu hati pula. Tak tahu Ustaz, bila tengok dia tu macam tak tahu Ustaz. 66 tak boleh beranak lah kau. 66 nak pergi market pun tak larat. Tak apalah Ustaz, janji kahwin. Saya kahwinkan. Saya buat kenduri kahwin untuk dia. Pun ada juga. Yang lagi dahsyatnya tuan-tuan, yang 63 tahun datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, selama 40 tahun saya tak pernah buka pintu hati saya untuk kahwin. Tapi bila saya jumpa lelaki-lelaki tu, saya terbuka pintu hati untuk kahwin. Sebab saya dah kata dia boleh jaga saya. Alhamdulillah Pak. Orang mana Kak? Ustaz. Menang saya. Orang sekarang hebat. Kak tak tahu dah umur saya berapa. Tahu 43. Saya kata Kak 20 tahun. Beza kita 20 tahun. Tak apa, Kak boleh terima Ustaz. Saya jawab memang Kak boleh terima. Yang tak boleh terima saya. Tapi kalau 23 insyaAllah kan. Ini tuan-tuan, ni yang saya nak sebutkan pada tuan-tuan bahawa benda ini boleh bertemu. Sebab tu jangan duk sedih, jangan duk buat apa. Apa ketentuan yang berlaku kepada kita? Anak mati ke, cucu mati ke? Allah kata dah, kalau kamu beriman, kamu akan berkumpul balik dalam syurga. Jadi kalau itunya, apa masalah? Bukannya hilang terus. Yang kita nak sekarang ialah dia beriman. Dan orang yang beriman inilah tuan-tuan, orang yang saya katakan tadi, orang yang masuk cahaya dalam hatinya. Tapi kalau azan pun kita benci, mana cahaya? Pengajian agama pun kita benci, mana cahaya? Tengok masjid pun kita benci, mana cahaya? Tengok bacaan Quran pun kita benci, bila cahaya? Di mana cahaya? Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu tuan-tuan, ayat 21, ayat 22 surah At-Tur tu, kenikmatan dalam syurga. Wa amdadna lahum. Allah sambung ayat tu. Dalam syurga ni Allah Ta'ala bagi apa pada kita? Nombor 1, Allah Ta'ala sebut dalam syurga, aku bagi dekat kamu buah-buahan. Nombor 2 kata Allah, walahmin. Baik, saya nak sebut dua benda. Antara nikmat yang Allah Ta'ala sebut dalam syurga, nombor 1 ialah buah-buahan. Lepas tu Allah Ta'ala sebut daging. Dalam banyak-banyak nikmat syurga, Allah sebut buah. Dia tak sebut. Dan dalam Quran, Allah sebut buah secara umum. Tetapi ada 6-7 buah yang Allah sebut secara tertentu. Buah kurma disebut jelas oleh Allah dalam Quran. Buah tin. Tengok pada kita tak pernah tengok buah tin. Makan tak, tengok tak, makan lagi. Tak makan buah tin. Sardin tin pernah lah, buah tin tak pernah. Makan buah tin, buah kurma. Tu kurma ajwa. Dia kata tua-tua tak larang saya. Buah yang Allah sebut dalam Quran, buah kurma, buah tin, buah zaitun. Buah zaitun tu tuan-tuan, saya minum minyak zaitun sehari sesudu. Bukan sawit. Nah, kita tak kata minyak sawit pula. Minyak zaitun untuk jantung saya. Untuk jantung saya, untuk kolesterol, minyak paling bagus saya minum minyak zaitun. Ambil yang origin betul. Virgin punya. Telan satu sudu tu pun aduh, berat. Tapi jantung, baru ni saya buat angio, nampak ni. Bekas angio tu ada.
Tuan-tuan kalau tak jumpa saya di sekolah, jumpa saya di hospital. Tu tempat nombor 2 saya hospital. Tak tahu sakit apa, macam Ustaz sebut tadi, tak tahu sakit apa. Dia pun suruh buat NGO bulan lepas. Saya buat NGO. Ikutlah. Buat NGO orang buat. Nak tengok jantung, tengok. Jantung okey. Sumbat tak ada. 3 saluran besar clear. Itu saya sakit apa doktor? Tak tahu. Petua dia ialah minyak zaitun. Allah sebut dalam Quran, buah zaitun, minyak zaitun. Cubalah tuan-tuan amalkan. Yang seterusnya pisang. Yang Allah sebut dalam Quran, buah pisang. Ini buah kita. Hari Jumaat punya buah. Tak kat masjid. Sebelum sembahyang Jumaat telan 2 biji. Tengah-tengah baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil pisang telan tak ada. Buah yang disebut oleh Allah dalam Quran, buah anggur, buah apple. Jadi tuan-tuan, buah ni Allah Ta'ala sebut secara khusus amanah. Tetapi ada buah yang Allah Ta'ala sebut secara umum. Dalam syurga kami bagi buah, menunjukkan buah tu awal makan. Selepas buah, baru Allah Ta'ala sebut daging. Orang kita pula makan buah last, cuci mulut. Allah sebut buah dulu, baru benda lain. Kita pula buah tu last kali demikian. Lepas ni upah buah dulu. Saya setiap pagi buah betik. Setiap pagi buah betik satu. Tak lagi saya makan buah apple hijau satu. Dan saya tak buat jus, saya makan gitu. Sebab bila jus dia turut masuk jadi gula pula. Biar dia makan dengan serat dia tuan-tuan. Buah-buahan. Orang kita cukup takut, anak-anak muda cukup takut dengan buah. Makan buah. Ustaz makan buah pun sakit juga. Luar je mana. Orang sayang, orang suka. Orang suka begitu. Baru ni saya masuk 2-3 minggu lepas masuk ni. Doktor pun tak tahu. Doktor pun tak tahu saya sakit apa. Buat MRI masuk, CT scan masuk, semua saya buat. Tapi tak ada penyakit. Bila saya keluar daripada wad, cakap kat nurse-nurse tu, okey, saya balik dulu. Okey Datuk, diam. Semua bukan diam. Sebab apa? Sebab bila saya masuk hospital, bila saya keluar, dia orang semua bangun. Okey Datuk, jumpa lagi Datuk. Tu je jumpa balik tu. Kali ni saya pesan lah, apa jangan sebut jumpa lagi Ustaz, tak payah. Minggu bulan depan aku datang jumpa apa balik, tak mau aku dah. Tu dia diam sudah. Rupanya doa. Jadi dia bila saya nak balik, jumpa lagi ya Ustaz. Ya jumpa. 2 minggu lepas tu, duk cokong pula kan. Ampunnya biasa aku datang balik ni kan. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala sebut buah-buahan. Yang kedua Allah Ta'ala sebut pada apa dalam syurga? Daging. Maknanya daging tu bagus. Daging tu bagus. Rasulullah makan daging kambing. Okey, kita duk tengok orang baru ni, ada orang duk hantarkan saya video gambar kambing balik petang. Punggung besar-besar kambing. Si ada lagu lagi, lenggang ala lenggang kangkong ini kambing balik. Lah, tuan-tuan. Makan daging, tapi kena tengok daging apa. Kena tengok bila nak makan. Kena tengok juga, tuan-tuan, minggu berapa kali, sebulan berapa kali makan daging. Benda-benda ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Maknanya benda tu hebat. Kalau tak hebat, Allah tak sebut. Tapi pasal kita ni tak nampak. Makcik tak makan daging merah, makcik tak makan daging ni, makcik yang kita tak makan daging babi. Jangan makan lah. Hak daging kambing ke, daging lembu ke, seminggu sekali makan untuk tenaga kita. Maknanya tuan-tuan, dalam syurga itu Allah Ta'ala sebut bahawa adanya nikmat-nikmat makan. Kalau begitu, ambil dah nikmat yang Allah Ta'ala sebut dalam syurga, jaga pemakanan kita sekarang. Sebab saat kita macam ni, gula tak boleh sangat dah.
garam terlebih tak boleh, kurang garam tak boleh dah, kurang gula duk menggigil. Tu yang ramai dia makan gula. Tapi dengar ceramah nak tu kompong macam mana? Kena makan gula cukup. Kalau kita ikut diet yang disebut oleh Allah dalam Quran, subhanallah. Buah kita makan, daging kita makan. Yang ketiga kata Allah apa? Dalam syurga kami bagi mereka tu minuman dalam gelas. Ka'sun min ka'sin. Diberinya minuman di dalam gelas, yang mana bila minum minuman itu tak mabuk dan tak melakukan benda-benda dosa. Yang Allah sebut dalam syurga, gelas. Kenapa Allah sebut dalam syurga gelas? Sebab dalam dunia ni manusia duk fikir pinggan mangkuk daripada muda sampai tua. Sebab tu setakat gelas pecah 1-2, tak payah heran makcik, nanti Allah bagi gelas dalam syurga pun salah. Kita hari ni lah bukan kata gelas, benda yang paling kita sayang tapawai. Tu nombor satu. Kalau bagi dekat jiran sebelah, oh lah tapawai, minta balik oh. Ni nak minta balik tapawai tu. Aduh, padan dengan jiran tu pun tapawai tu buat harta. Orang bagi pulang balik, tak dia buat harta dia tuan. Kadang-kadang dia buat balik bekas daripada masjid. Buat bihun, buah dalam bekas dia buat balik ke rumah dia. Besen tu. Dan tak hantar balik. 6 minggu tak hantar balik kat masjid. Dia panggil orang masjid datang kenduri di rumah dia. Tok siap tengok bekas. Pasal ni kat masjid punya. Dia tengok punggung besen tu betul. Masjid kamu baru ada. Jenis nak buat harta sendiri pun. Terus duduk berkira lah pinggan mangkuk. Nanti Allah ganti dalam syurga gelas pinggan mangkuk yang lebih hebat daripada yang kita ada dalam dunia. Apa yang kita tengok dengan akorok kita, kelorok kita. Yang seterusnya kata Allah kepada mereka duduk dalam syurga tu, apa mereka buat? Mereka dilayan oleh ghilman. Akak-akak dalam syurga tu, pelayan-pelayan tu nama apa? Ghilman. Sebab orang laki-laki, dia kata ustaz, orang laki-laki dapat bidadari. Kami ni orang perempuan dapat apa? Orang laki-laki semua dapat bidadari. Makcik dapat apa? Makcik menjadi ketua bidadari dalam syurga. Ketua dengan AJK mana hebat? Ketua dengan AJK mana hebat? Ketua kalau main mesyuarat, baik tangan macam ni tau. Tu pompom ketua. Kalau ahli biasa macam ni, dia buat plastik untuk ni. Pinggan mangkuk keripap semua dia bawa ni. Itu ahli biasa. Oh, kalau ketua begini, baik tangan tak tahu. Itu baru dalam dunia. Ketua dah berbeza. Akak nanti dalam syurga, akak jadi ketua bidadari. Untuk suami akak dilayan pula. Nama dia Ghilman, nama dia Wildan. Ada dua nama yang Allah Ta'ala sebut. Tak pelayan-pelayan ni. Satu Allah sebut Ghilman, satu lagi Allah sebut Wildan. Yang disebut satu lagi disebut Hurun Ain. Tiga tuan-tuan pelayan dalam syurga. Nak gaduh apa? Sebab apa dalam dunia ni? Sebab dalam dunia ni kita kadang-kadang duk mengadu susahnya tak ada bantu rumah, susahnya halailah ada orang buat kerja, kita tak syukur dengan apa yang kita ada. Tengok abang tu, makcik leha tu dapat indul. Cuba abang tengok tu, detik ada indul 2 orang buat. Saya apa ada? Daripada mula nikah pergi ketua, berbelah abang anak-anak semua. Abang tahu tak? Tak tahu tak? Dengan sebab itulah jalan tu masuk syurga. Allah nak bagi kita jalan masuk syurga ni mengikut jalan-jalan ala masyakilati, berada pada bentuk kita masing-masing. Apa kita nak jadi macam orang lain? Saya cari syurga dengan jalan apa? Dengan jalan berceramah. Sebab tu saya tak mengadu penat. Ustaz tak letih je ceramah, dok. Ustaz tak sakit Ustaz, dok. Sebab ubat sakit saya ialah mikrofon. Ni.
Dapat mikrofon, saya sihat. Sebab tu dalam kereta saya ada mat. Agak-agak sakit, kan mikrofon sihat. Dah ada orang tanya pula, Ustaz, mikrofon tu nak rebui dulu kan? Dia tu nak rebui daripada 4 gelas, 3 gelas minum. Mengetuk mikrofon ni. Apa yang kita suka, itu adalah ubat kita. Saya masih ingat tuan-tuan, saya belajar tahfiz tahun 89, belajar tahfiz. Masa tu kami dah besar lah. Saya habis sekolah pondok tu, masuk sekolah tahfiz, Mahat Tahfiz. Masuk Mahat Tahfiz ni umur dah 19, 20 dah. Tua lah. Baru nak start hafal Quran. Start hafal Quran. Demam speed. Tak masuk kelas. Ustaz mari ke asrama kan, kenapa tak masuk kelas? Demam kan. Tahu tak, Quran tu ubat. Lagi demam, patut lagi banyak baca Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmah. Shifa'un wa rahmah. Dia ubat. Berapa ramai orang bila sakit, Quran tak baca. Orang tolong baca kan? Dia lah kena baca Quran. Tapi herannya, main Facebook tak sakit. Baca Quran jadi sakit. Sedangkan ubat pada masa itu ialah Quran. Baca pelan-pelan, dia menyembuhkan. Subhanallah. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan jadi jauh. Jadi jauh dengan sesuatu benda. Tambah-tambah benda tu kadang-kadang ubatnya di situ. Tuan-tuan yang saya hormati, Al-Quran tu dah cantik lah. Dia bagi tahu kepada kita macam-macam benda. Kita duk gaduh lagi. Sebab tu saya kata tadi, jalan nak masuk syurga tu Allah letaklah masing-masing. Ada jalan masuk syurga, dia jadi cikgu sekolah. Berpuluh tahun jadi cikgu sekolah. Itulah jalan nak masuk syurga. Ada orang jalan nak masuk syurga, Allah bagi dia beranak ramai. 16 anak. Pantang sentuh. Asal sentuh jadi, saya jadi sentuh. 16 orang kan. Asal jumpa dengan dia. Bukan, kau dah beranak ke itu? Dah, ni baru pula lah. Jangan merungut, itu benda yang Allah nak bagi kita masuk syurga. Masalahnya Ustaz, makcik ni daripada awal kahwin sampai sekarang tak mengandung-ngandung. Macam mana makcik nak masuk syurga? Jalan tak mengandung itulah jalan untuk Allah test pada makcik, sabar ataupun tidak, syurga situ. Tapi makcik nak merasa Ustaz, macam mana mengandung? Aduh. Makcik tahu tak dalam syurga tu, dalam syurga ni apa yang kita hajat dapat tak? Apa yang kita detik dalam syurga dapat tak? Kalau makcik-makcik terasa nak mengandung dalam syurga, agak-agak dapat. Dalam syurga nanti dapat. Yang kita tak yakin dengan Allah tu pasal apa? Laila, kamu Laila ada anak, aku tak ada anak. Sampai bila kita nak jadi mengeluh? Sampai bila kita nak mengeluh? Kamu tak apalah senang ada anak-anak macam aku ni, seorang pun tak ada. Kamu Laila ada suami, aku tak ada. Kamu merasa 3 suami, aku seorang tak merasa. Ya. Kawan itu kejap kahwin cerai, kamu merasa 3. Aku sekali pun tak pernah kata. Allah nak bagi syurga makcik jadi anak dara sampai makcik mati. Beban tak ada makcik orang. Makcik ingat senang ke jadi isteri orang? Berapa ramai yang bila kahwin tak apa dah seronok. Tahun kahwin kalau macam ni, tahu tak kahwin pun tak tahu. Ada yang kata menyesiat dah kahwin yang bapak kamu. Betul mak. 8 anak tuan-tuan. 8 pun masih mengeluh. Makcik Allah tak bagi suami, syukur. Dalam syurga nanti makcik dapat suami yang sangat baik, anak yang sangat baik, isteri yang sangat baik. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kamu akan dijaga oleh ghilman, oleh wildan, oleh hurun ain. Kamu hanya relax saja. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun, kata Allah. Apa lagi yang Allah sebut? Nombor 1 buah, nombor 2 daging, nombor 3 gelas minuman, nombor 4
wa aqbala ba'duhum ala ba'din. Nombor 4, kegemaran manusia yang dalam dunia yang Allah Ta'ala sebut dalam syurga ialah nyembah, berbual, labun kata orang Melayu, borak-borak. Rupa-rupanya borak kita sekarang, kita suka borak, suka lepak. Kadang-kadang sapu sampah depan rumah, sapu 5 minit, jiran datang nyimbang setengah jam. Okey, itu yang timbulnya persatuan makcik bawang. Orang tanya saya, Ustaz, mana datang makcik bawang? Habis itu kamu hidup zaman 90-an, kamu hidup zaman 2000, mana kamu jumpa bawang? Dulu-dulu kita kalau kenduri kahwin, satu kampung datang bawa pisau, pergi rumah orang nak kenduri kahwin, dikupasnya lebih kentang, dikupasnya bawang, sambil ngupas, sambil ngata bawang. Itu nama dia membawang. Orang sekarang ni mana ada membawang lah, semua caterer, semua catering belakang membawang bila. Tapi perangai dulu, perangai yang Allah Ta'ala sebut dalam syurga ada tuan-tuan di dunia. Apa dia? Berbual. Berbual. Ustaz Kazim naik je di atas, terus berbual. Dalam TV putih. Tengok putih gelap. Itu boleh kata kan, spotlight kot kata dia. Ni, tengok saja akan cakap. Itu dunia. Dalam syurga ada tak? Ada. Tapi perkataannya ialah perkataan yang baik-baik. Dia tak ada ngumpat, dia tak ada mencarut, dia tak ada maki, dia tak ada hamun. Perkataan dalam syurga baik belaka tuan. Bila mereka duduk dalam syurga, ya tasa'alun, mereka saling soal menyoal. Rupanya dalam syurga ni boleh pergi melawat orang sebelah, lepak dengan orang sebelah, macam di dunia. Sebab kita ni kaki lepak, suami tak ada, anak tak ada, apa lagi jalan. Buat apa tu non? Dah makan ke? Masak apa? Orang kita ahli mesyuarat tingkap. Dalam syurga, dia pergi pada rumah orang sebelah. Dia pergi pada rumah orang sebelah, dia tengok opah dia ada, tok wan dia ada, anak dia ada, menantu dia ada, cucu dia ada, duduk dalam syurga. Ramai-ramai dalam syurga tuan-tuan. Allah, apa dia kegemaran nombor 5 manusia? Kegemaran nombor 5 manusia ialah nak berkeluarga. Dia tak mau duduk seorang-seorang. Ini Allah sebut dalam Quran. Sebab tu tak heran. Saya tak heran tuan-tuan kalau orang di sekolah saya tu umur 70 kahwin. Sebab dia nak berkeluarga. Dia nak jalan, nak pergi semayang dengan suami, nak pergi makan dengan isteri. Dia nak keluarga. Cuba tuan-tuan datang genting seorang, naik ke bekal, no seorang no seronok. Tak seronok. Siapa nak ambil gambar? Larat naik selfie no seorang. Tuan-tuan nak pergi apa nama outlet tu, tak seronok seorang berjalan. Tuan-tuan pergi kedai mamak makan capati seorang, tak seronok. Seronoknya bila berteman. Kita kalau pergi Turki seorang, tak seronok. Pergi Wuhan lagi tak seronok. Yang mana faham, tak faham tak. Dia suka pergi rombongan ramai-ramai. Abah pergi bawa anak pula. Pergi umrah seorang-seorang tak seronok. Dia tengok dinding gitu. Tengok pakcik-pakcik pergi umrah. Tengok dinding, tengok ceiling, tengok tu arah Iran pula. Aduh, silap aku tak bawa. Siapa suruh tak bawa? Sebab kegemaran kita ialah suka berbual. Kegemaran kita ialah suka tanya bertanya. Sebab tu abang-abang, kalau isteri kita nak pergi rombongan, dia ajak kita ikut lah. Abang, saya nak pergi rombongan sekolah Ustaz Kazim. Jom bang. Saya apa rombongan? Benda. Pergi kamu. Isteri seronok kawan dia ada, tapi dia tak seronok suami tak ada. Dia nak seronok, duduk lambat, kepala ni lentok atas bahu suami. Suami pula bukan tuan-tuan. Kalau suami ikut, berbesar hati isteri. Apa ikut abang? Gila. Seronok. Malam tu tuan-tuan buat bihun. Goreng bihun. Nak buat rombongan. Buat kari pap.
Suami pula jenis apa? Buat apa tidur dah, esok pukul 4 dah nak bangun. Tidur, esok bas datang pukul 5 lepas subuh. Abang, saya nak buat bihun, boleh kita makan dalam bas. Apa yang makan-makan je, ya Allah. Arena banyak dengkil, ada tapak ada. Ya Allah, buat duit je lah. Sampai kat tanya malam, accident bas melintang tengah-tengah jalan 4 jam sangkut. Agak-agak apa perkataan si suami? Bukan kamu ada buat bihun? Orang perempuan ni suka buat bihun lah. Orang lelaki nak marah cepat, lambat. Rupa-rupanya benda tu adalah syurga. Dia datang nyembang, boleh tanya tak? Apa sebab kau orang boleh jumpa anak beranak dalam syurga? Satu keluarga seronoknya korang. Maka mereka menjawab, waktu kami hidup dalam dunia dulu, kami ini sesama keluarga kami jadi musyfiqin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, musyfiqin. Kami ambil berat tentang keluarga kami. Jangan buat dosa. Waktu kami hidup dulu, kami tengok anak kami, jangan buat dosa, jangan buat maksiat, jangan buat dosa. Turun pada anak, anak pula tengok pada cucu, jangan buat maksiat, jangan buat benda haram. Tuan-tuan, kursus kita di sini, seminar kita di sini, di program kerohanian ni tuan-tuan, balik daripada genting sempok ni. Nanti anak tanya cucu, tanya mak belajar apa di atas nama musyfiq. Jadi kalau orang tanya kita, kamu pergi sana anjuran di PKL tu, kamu apa mu dapatnya? Dia musyfiq. Benda tu terangkan benda. Jangan bila dia orang tanya, Tuan Haji pergi seminar kerohanian apa dapat? Kira jelas lah apa yang penceramah cakap jelas. Ialah isi dia tu apa benda? Kira terang lah apa yang dia cakap. Ialah terang, faham terang apa benda yang dia cakap tu, apa pelisian dia apa. Kira jelas lah apa yang dia cakap tu. Kejap terang, kejap jelas. Dia terang je, rupanya dia tidur belakang. Dia bukan dengar ceramah, dia jelas terang. Jadi malam ni dapat musyfiqin sudahlah. Aku tak nak keluarga aku buat dosa. Inilah sebab kenapa mereka boleh berkumpul dalam syurga. Dalam dunia ni susah hati kalau anak buat maksiat. Itu nama dia musyfiqin. Allah sebut tak benda dalam Quran? Sebut surah At-Tur ayat 26. Allah sebut tak benda dalam Quran? Sebut. Allah kata qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kau dan jaga keluarga kau daripada api neraka. Inilah dia tuan-tuan, nak bagi cahaya adalah hati kita, nak bagi kita tenang. Kita dapat anak-anak, dapat menantu, dapat cucu yang musyfiqin. Kadang-kadang kita pakai tudung labu, pergi masjid, kuliah muslimat. Dia hantar anak kita pakai seluar pendek, cucu pakai seluar pendek. Ada kita ni tuan-tuan sembahyang sunat, puasa sunat, tapi anak kita pula Allah sembahyang pun tak pernah. Hati tak tenang. Tu yang ramai orang malam-malam tak boleh tidur. Anak gadis pula, ya Allah, rambut warna-warni, kejap merah, kejap hijau, kejap oranye. Yang kita ni tudung tak pernah tinggal. Yang kita ni masjid sebagai ahli tetap, tapi anak-anak kita pula Allah. Saat-saat kita tua macam ni tuan-tuan menangis. Hidup saya ni tuan-tuan, air penawar ni tak berhenti. Gambar air penawar, gambar air penawar, gambar air mineral. Bukan saya minum pun. Ustaz Turun Jampi, apa, saya baru kahwin, tahniah. Taklah, isteri saya haid panjang Ustaz. Oh, sudah panjang kan, 15 hari Ustaz. Wah, biasa normal. Lama lah. Dah ada jenis genetik lama je bukan? Patut masa bertunang tanya, haid baru tanya 15 tak nak lah.
Kalau abang yang tak nak yang tak ada haid langsung ada, macam mana lah dia. Dia datang jumpa saya, suruh jampi bagi pendek ke haid. La ilaha illallah. Apa jatuh entar? Macam-macam orang. Tapi yang paling banyak datang, tunjuk gambar anak dia dengan air telur jampi, ustaz, anak saya ni tak semayang. Anak saya ni ustaz, tak tahulah ustaz, oi nak jadi perempuan. Dia kemaskan bilik tidur anak dia, cikgu sekolah lelaki. Bila dia kemaskan bilik anak dia ni, yang dia jumpa apa? Baju dalam, rambut palsu. Dia ingatkan anak dia buat balik perempuan. Rupanya anak dia jadi perempuan. Saya tak tahu ustaz, naik darah tinggi ustaz, pakcik masuk hospital ustaz, oi. Bodoh. Selama ni duduk tengok je Abang Jad. Rupanya Abang Jad ada lah rumah dia. Siang dia Ruslan, malam Rus. Bayang. Tuan tak agak-agak tenang dah cikgu. Tengok anak jadi Rus, cikgu Rus. Siang cikgu Ruslan nak jadi perempuan. Allah. Sebab tu saya nak ajak pada tuan-tuan, jom kita jadi musyfiq, supaya kita pada saat begini kita jadi tenang, kita rasa seronok, kita dapat Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, anak-anak yang menenangkan mata hati kita, dapat zuriat yang menenangkan mata hati kita, dapat suami yang menenangkan mata hati kita. Tidak ada jalan lain tuan-tuan melainkan jalan yang saya sebutkan tadi, mendekatkan diri pada Allah. Yang salah satu benda yang saya sebut tadi ialah solat subuh berjemaah. Tuan-tuan, cubalah buat, jadikan sebagai satu rutin yang tak pernah miss. Allah Ta'ala akan jaga kita, Allah Ta'ala akan jaga keluarga kita. Tuan-tuan yang saya hormati, yang terakhir yang saya nak sebut pada tuan-tuan, pada saat kita macam ini tuan-tuan, okay, pada saat kita sampai pada umur, satu keinginan kita, satu cita-cita kita ialah Allah Ta'ala terima amalan kita. Allah Ta'ala terima amalan kita, Allah Ta'ala angkat amalan kita. Dan kalau boleh amalan kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hisab yang mudah. Allah sebut dalam Quran, hisaban yasira, hisab yang dipermudahkan oleh Allah di hari kiamat, di padang mahsyar. Baik, saya cerita tentang sekolah saya sebut pengalaman. Ada satu cikgu, dia pengetua sekolah, guru besar sekolah, nama dia cikgu Syaibi, nama dia Syaibi. Dia datang kelas naik Modernas Jagung. Dulu kan ada Modernas motor Jagung. Orang dia pendek, naik motor Jagung. Dia tiap hari datang mengaji. Banyak soal, tanya macam-macam. Cikgu Syaibi, dia tak faham dia tanya. Kadang-kadang dia faham, dia tolong tanya untuk orang lain. Lah, satu hari anak dia telefon, Ustaz, ayah dah tak ada. Saya pun kekal pergi rumah dia. Bila dia tak ada, subuh tadi Ustaz. Subuh dia sembahyang biasa, masjid, hari Jumaat, hari istiadah. Bila imam bagi salam, makmum bagi salam, tapi dia tak bagi salam. Dia masih lagi duduk tahiyat akhir, jari duduk tegak. Ni jari tegak. Orang dah berzikir, baca doa semua, dia masih tegak. Orang pun tepuk dia, Haji. Rupanya dia meninggal. Bayangkan tuan-tuan, dia meninggal hari Jumaat, sembahyang subuh, sedang tahiyat akhir, jari tengah tegak. Soalan saya, kalau jari tengah tegak, waktu tu dia baca Asyhadu an la ilaha illallah. At-tahiyat belum tegak, tak tegak jari ni, asyhadu an.
Waktu itu Allah menyawar. Tegak, tengok orang dia pusing. Tengok orang pergi balik pada umrah. Sebelum pergi, tangan dia elok. Balik pada umrah begini Ustaz. Kita yang sembahyang tak khusyuk kan? Sebelah dia tak khusyuk. Elok tangan. Dia pun tak khusyuk. Mesti dia tengok jari aku. Dia berlawan tengok jari. Ini Cikgu Syaibi arwah. Seronok tuan-tuan. Mati tengok sembahyang. Ada satu lagi pakcik mati hari raya. Mati hari raya. Dia pergi umrah Ramadan, balik 2-3 hari sebelum raya dia balik Malaysia. Bila sampai di masjid, kan kita selalu takbir raya. Orang masjid kalau takbir raya dia suka passing mikrofon tak? Passing, siapa nak sambung pula. Jadi abang-abang yang mana tak berapa fasih takbir raya, tak payahlah ambil mikrofon. Ini buat bodoh, ambil orang berani. Ada tu yang berani ambil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira wal sudah. Dia bawa doa sembahyang. Doa iftitah, Allahu Akbar kabira. Orang tepuk. Sembahyang. Tuan-tuan tahu tak, dia ni ambil mikrofon. La ilaha illallah. Mati. Sadar pada orang sebelah. Cantik je tuan-tuan. Satu masjid dengar dia mengucap sebelum dia mati. Oh, teringinnya tuan-tuan. Itu hak di sekolah saya. Hak saya jumpa tuan-tuan. Depan mata kita. Tengok orang ni mati, cantiknya mati. Sampai timbul satu perasaan jealous. Orang macam ni lah yang kita kena cemburu. Ini kita cemburu sebab dia beli rumah baru. Bila hati nak bersih? Bila hati nak masuk cahaya? Cemburu sebab dia lebih daripada kita. Cemburu sebab dia dapat menantu macam ni. Cemburu sebab kahwin dia buat kat hotel, aku pula buat kemah depan rumah kan. Cemburu sebab dia pakai tudung bawal, kita tudung siangkap. Apa benda lah. Aduh. Orang yang kita boleh cemburu ni, orang ni. Orang yang siang malam kerjanya berdakwah, kerja dia mengajar ilmu. Aku pun jealous dengan dia. Aku pun nak jadi macam dia. Yang kedua yang disuruh cemburu ialah orang yang ada duit. Dia duk bagi sedekah dekat orang. Aku pun cemburu dengan dia. Aku pun nak sedekah macam dia. Yang ketiganya tuan-tuan, kita ada keinginan nak mati macam orang yang saya sebutkan tadi. Mati jadi Allah jealousnya tuan-tuan. Kawan saya nama dia Mukhtar Ibrahim. Mukhtar Ibrahim ni dia jaga saya 25 tahun. Dia PA saya. PA saya seorang 22 tahun jaga saya, seorang 25 tahun. Selang mati sebulan. Sebulan mati tahun yang sama. Selang sebulan. Seorang 9 hari bulan 4, seorang lagi 10 bulan 5. Saya katalah hati, saya pula 9 bulan 6 pula. Susah hati. Nama dia Mukhtar Ibrahim. Saya suka bawa orang tua-tua ni berjalan. Dan saya suka buat benda yang orang lain tak pernah buat. Ini saya punya hobi. Saya suka menyanyi dalam ceramah. Orang lain tak pernah menyanyi, saya menyanyi. Dalam semua orang ikut. Pakat menyanyi semua. Dalam saya menyanyi lagu Hindustan, pakat Hindustan pula lah. Semua orang ikut semua. Saya suka buat benda yang pelik. Saya buat sekolah pondok di tengah-tengah bandaraya Ipoh. Mana ada orang buat pondok tengah-tengah bandaraya? Orang lain pun buat di hujung kampung, saya tengah-tengah pekan buat. Saya suka buat benda yang pelik-pelik tu. Satu hari saya jumpa Mukhtar. Tak, jom kita naik kapal. Saya bagi dia tak, kita naik cruise. Naik cruise. Jom naik cruise. Saya naik cruise 4 orang, kawan-kawan saya. Saya duduk tengah-tengah cruise tu, tengah lautan yang gelap gelita. Saya tengok kolam renang tengah-tengah. Saya tengok life band di situ.
Oh, saya kata tak. Kalau kita bawa orang naik kapal ni, kolam tu kita tutup, live band tu kita buat tempat semayang, dataran deck ni kita buat semayang macam. Oh, dia kata kalau tak buat, saya sokong lah. Orang Batu Purau. Orang Batu Purau. Saya pun orang Batu Purau. Ustaz buat saya ikut ada bahasa orang Batu Purau. Saya kata jom kita buat. Balik bah kapal tuan-tuan. Pergi pada syarikat kapal. Kami nak sewa kapal. Tuan-tuan tahu tak soalan dia tanya saya apa? You ada duit? Soalan dia, you ada duit? Berapa? 4 juta. Tak ada. Memang tak ada. Tapi saya nak sewa satu kapal. You ada duit tak? Saya kata bagilah. Soalan nombor 2 dia tanya, you ada license travel? Syarikat travel? Kita tak ada. Habis sekolah, tak boleh buat. Tak boleh buat. Pasal you tak kan travel and tours. You travel saja, tours tak ada. Itu tuan-tuan, mula-mula kami buat pelayaran. Walaupun lepas itu macam-macam orang klaim dia pelayaran kos kengkor lah. Kita ajak, kami nak buat, okey kami boleh tolong Ustaz, buat. Masa itu saya bawa 1,700 naik kapal. Tutup kapal tu tuan-tuan pada orang lain. Kami semua makcik-makcik naik kapal. Satu Malaysia kutuk saya kata. Apa ni satu penceramah bawa orang naik kapal ada kasino. Jadi dia ada mufti kata, apa punya ustaz bawa anak murid naik kapal ada kasino? Saya kata kami pergi belayar, bukan main kasino. Yalah ada kasino. Kalau gitu janganlah buat cruise tu digenting. Ada kasino tu. Sibuk nak cruise tu digenting. Buatlah ke KL. Kita datang ke Genting, bukan kita masuk dalam kasino. Betul. Dia ni tuan-tuan. Saya kata saya tak masuk. Jumpa dengan Majlis Agama Islam Pulau Pinang, meminta pada dia orang, boleh tak tolong samak kapal, kami nak makan, kami nak tidur. Datang pegawai-pegawai tu samak, pinggan mangkuk, sudu semua samak. Datang tuan-tuan samak. Nak bagi betul-betul halal ni. Tapi kita tak boleh tutup kasino. Tak boleh tutup. Itu bisnes dia orang. Tapi tulis dekat pintu, rombongan Ustaz Kazim dilarang masuk kasino. Mana orang dalam tak tahu masuk, kata dia. Tak laku, kami semua conquer. Itu first time kami buat. Semayang subuh, Muqtar ni azan tengah-tengah laut. Azan dia zikir, munajat, qiyamulai, memutih atas kapal tu 1,700. Jubah putih, telekung putih. Tiba-tiba hujan nak semayang subuh. Saya berumur, sila semayang dalam kabin masing-masing, dalam bilik masing-masing. Hujan, pakat turun. Datang toki Cina. Ustaz, main kita minum. Pagi tadi saya tengok lu orang semayang naik bulu lomba. Pasal naik bulu lomba sebab semua putih naik bulu lomba. Putih-putih semua. Wah, tak pernah lagi saya tengok orang semayang pukul 4 pagi naik bulu lomba. Saya kata memanglah kami semayang pakai putih, telekung putih, jubah pun putih, memang cantik, putih tu bersih. Satu lagi Ustaz, bila hujan turun, saya tengok lu punya orang tolak. Kalau orang lain hujan sudah turun, dia tolak masuk bilik. Tapi you punya orang banyak disiplin. Semua turun elok-elok semua. Saya kata kami orang Islam memang macam itu. Kami diajar berdisiplin. Tak ada tolak-tolak. Dalam hati saya kata memang nak datang semua 60, 70 nak tolak apa? Tolak-tolak apa? Tak rasa. Hospital mana ada hospital nak kapal. Ini mula-mula kami buat perombongan tuan. Kepala dia Muqtar. Zikir dia, semayang dia Muqtar. Dia hafiz Quran. Kerja dia di sekolah saya, subuh-subuh bangun,
tasmik budak-budak lepas sembahyang subuh. Sampai pukul 7.30 rehat, sarapan, 8.30 mengajar Quran. Mengajar Quran, pukul 3 petang baca Quran, mengaji. Itu dia. Sekolah kami dah berusia 15 tahun dan setiap malam pada bulan Ramadan dia adalah imam Qiyamul Lail. Sebab kami setiap malam bulan puasa Qiyamul Lail bermula pukul 4 pagi sampailah 5 pagi. Dan dia jadi imam dalam tempoh 13 tahun tuan-tuan. Setiap malam Qiyamul Lail. Last naik kapal anjuran tabung haji bawa saya bahagian agama, program agama atas kapal tu tabung haji punya travel saya bawa. Saya duduk atas pentas macam ni. Atas pentas 3 orang, Ustaz Mukhtar Ahmad, Ustaz Mukhtar, saya tengok dewan dia besar 2 kali dewan kita ni. Di lantai ni tuan-tuan, di lantai ni punya banyaknya pelak ni. Pelak di lantai ni. Pelak ni bukan di dinding, di lantai. Begitu banyak pelak ni, tak sepak tersadung kan. Waktu budak Indon yang duk buat mikrofon ni, budak kapal tu Indon. Saya tanya, bang, banyak pelak ni apa? Ini ustaz, ini kasino. Oh ya, mana pergi kasino? Kita sudah buang semua. Kita jadikan surau. Kalau ada semayang sini, mengaji, belajar ceramah-ceramah bus. Menitik air mata saya tu. Daripada 2015 sampai 2018 masa itu, kita berjaya mengubah daripada kasino tu ada sampai kapal tu tak ada kasino. Saya bawa pelayaran 6 kali. Last kali Ustaz Mukhtar jadi juruacara, dia menyanyi, dia tak lepas. Dia baca Quran, dia tak lepas. Ana pening kepala, ana muntah, ana mabuk Syekh. Saya kata rehatlah, ni makan fisherman. Menangis dia tuan-tuan, sebab kasino tu dah tak ada. Tempat kasino tu dia bercabut semua. Rupa-rupanya pelak di atas lantai ni ialah pelak yang kasino dulu. Tu dia. Kalau saya tak buat tuan-tuan tahun 2014, 2015, kapal tu masih lagi kasino tu mak. Sebab tu kita kena berani buat. Benda yang orang kata pelik, benda yang kata apa ni, ya pergi ke dia. Saya buat. Saya tengok Mukhtar ni dah lain macam. Anak tak larat Syekh. Anak tak tahu, pening kepala, balik hotel, balik bilik, muntah. Turun di Penang, saya pergi ceramah di Kedah. Saya kata Mukhtar balik pergi klinik. Dia telefon saya, Syekh, anak kena ke hospital. Saat lagi isteri dia telefon pula. Dalam perjalanan saya ke Kedah malam tu, Ustaz Mukhtar masuk kecemasan, sakit jantung. Rupanya yang dia duk muntah, duk pening kepala, badan lemah tu rupanya sakit jantung, ICU. Saya ni bodoh, ada pengalaman jantung, saya tak tahu kawan saya tu ada jantung. Pasal dia sihat. Duduk ICU tak sedar 3 hari. Masuk hari keempat sedar seziarah dia sengit dengan saya. Anak tak sangka anak ada sakit jantung. Kita serupa Syekh, tak apa. 2 hari keluar buat biasa. Masuk hari ketiga buat biasa, doktor panggil saya. Datuk, saya bila dengar doktor cakap macam tu, saya kata doktor dah ada minta balik lah. Buat macam mana? Doktor cakap, yalah, saya simpan apa doktor cakap. Rupanya dah kritikal sakit. Ada masalah paru, masalah buah pinggang. Jadi tuan-tuan, lepas sembahyang subuh, dia balik rumah dia. Pembantu saya telefon, Ustaz Mukhtar ya tu, mari tengok Ustaz. Saya pergi ke rumah dia tuan-tuan, saya tengok dia dah tak ada. Duduk ruang tamu tu, meninggal lah. Tapi saya tak berani angkat dia sebab HA-MA belum datang, ambulans belum sampai. Saya tengok muka dia. Bila datang 7.15 ambulans, Ustaz dah tak ada lah. Baru angkat, tak lepas lain.
Dia pakai jubah, pakai kepiah. Saya bawa dia ke sekolah saya, mandi di sekolah. Tuan-tuan, apa saya nak cakap dia? Ustaz Mokhtar ni orang boroi. Borok dia boroi. Okay? Bila saya mandikan mayat dia di sekolah saya, isteri dia duduk tengok. Kuku ni tuan-tuan bersih. Bulu ketiak ni tak ada. Rambut ni tuan-tuan botak. Masa mayat dia jatuh, muka dia biru gelap. Bila duduk di sekolah saya tuan-tuan, saya tengok muka dia makin cerah, makin cerah, makin cerah. Yang paling dahsyat tuan-tuan, yang saya tak nak tengok lagi tuan-tuan, perut dia yang kembung, yang boroi ni, nipik. Dan itulah mayat. Saya duduk mandi mayat berpuluh-puluh orang tuan-tuan, yang paling bersih mayat. Saya tanya dia, cikgu, bila dia buat semua ni? Semalam Ustaz. Dia kata kat saya, jom pergi kedai, nak botak rambut, potongkan kuku, potong segala benda ni. Saya tanya, seolah-olah dia nak tahu nak pergi dah Ustaz. Lepas semayang, lepas mandi, nak semayang subuh, dia kata kat saya, Ustaz, bawa mari kepada abang pakaian yang paling putih sekali. Yang paling putih sekali, kepiah paling putih, jubah paling putih. Abang nak jadi imam di rumah dia dengan suami dan isteri dia. Lepas tu tuan-tuan, dia pergi dekat pintu, dia tingkap, dia buka tingkap pukul 6 tu, dia buka tingkap. Nak mana bang? Nak tunggu ada orang nak bawa abang. Tempat dia cantik sangat, tunggu lah. Janganlah buka tingkap, nyamuk masuk bang. Tutup balik. Tuan-tuan, dia buka grill. Dia kata kawan dia datang lah, nak bawa dia ke tempat yang penuh kecantikan. Dia tolak grill tu lah tuan-tuan, dia rebah, meninggal. Allah tuan-tuan. Adakah saya heran orang mati jin? Saya tak heran. Sebab dia berdamping dengan Quran sejak kami daripada tahfiz sampailah dia mati. Kerja dia ialah mengajar Quran, membaca Quran, mengajar Quran, membaca Quran. Betul sabdaan Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Belajar dan mengajar balik Al-Quran. Jadi tuan-tuan, ni pengalaman saya. Uruskan satu mayat yang sangat mudah tuan-tuan. Ringan sungguh, padahal berat orang dia, gemuk orang dia. Tapi itulah seolah-olah dia tahu yang dia akan mati. Dengan sangat. Dan jasa dia yang paling besar saya rasa, dia mengalunkan azan, mengimamkan semayang atas kapal. Sampai kapal tadi ni tuan-tuan tak ada judi. Jadi kalau boleh kita pun nak jadi orang tentu, mati dalam keadaan yang baik. Jadi peluang dan rezeki terbentang pada tuan-tuan. Terpulanglah sama ada kita nak jadi terbaik ataupun tidak. Saya dah duduklah di tempat ceramah, di jalan ceramah. Saya lah orang yang paling bodoh kalau saya memilih jalan ke neraka. Allah dah bagi hidayah, tapi saya tak jadi baik. Saya paling bodoh. Sebab tu bila saya kena serangan jantung, Allah bagi peluang untuk saya hidup. Pada tu saya saat doktor cakap kalau 4 minit saya tak dibuat, saya jalan. Sebab tersumbat 99.99%. 3 saluran tersumbat dan saya tak tahu. Waktu sangat kritikal tu. Tuan-tuan bayangkan doktor ni, saya buat angio kali pertama ni tuan-tuan. Masa tu saya cakap dengan doktor tu, saya sedar. Ternyembang. Pasal saya tak ada sakit jantung. Bila dia mengucap la ilaha illallah, Datuk, astagfirullahalazim, Datuk, kenapa? Datuk tak tahu. Datuk kena serangan jantung 2 kali, tak tahu. Aduh, saya tahu doktor, saya sihat nyomak. 93% tersumbat Datuk. Astagfirullah. Masa itu baru peluk saya keluar. Habislah aku dah, tak ada. Bayangkan tuan-tuan. Tiba-tiba doktor daripada luar bilik operasi masuk. Dia kata bersakit di luar, hadiahkan pada Ustaz Kazim ni stand. Dia tak nak buat untuk pembedahan, stand. Dia bagi pada Ustaz. Ya. Jadi tuan-tuan, masa itu baru saya rasa, ya Allah,
pertolongan Tuhan, bantuan Tuhan tepat pada masa. Sebab tu kalau kita berdoa sekarang, Allah tak makbul lagi, sabar. Allah akan bagi pada waktu yang tepat pada masanya, yang orang lain tak boleh bantu. Sebab tu tuan-tuan, bila dia masuk satu tu, baru tenang. Waktu tu siapa boleh tu? Jadi tuan-tuan yang saya hormati, jom kita jaga diri kita, target diri kita untuk jadi yang terbaik. Mudah-mudahan Allah jemput kita juga dalam keadaan yang baik. Bersihkan hati kita, kekalkan istiqamah kita. Mudah-mudahan Allah jemput kita sebagai mutmainnah, tuan-tuan. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Terima kasih kepada yang bahagia Datuk, terima kasih kepada semua yang hadir. Kita jumpa lagi tuan-tuan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala